Selamat malam rakan-rakan sekalian. Saya gembira mengucapkan tahniah kepada anda kerana mulai saat ini, hidup anda akan berubah sepenuhnya. Sekarang kita akan memperbaiki fungsi otak anda, meningkatkan aliran darah ke tahap yang luar biasa. Tahap yang anda sendiri belum pernah cuba atau tahu bahawa otak anda mampu mencapainya. Terdapat pelbagai senaman seperti yang anda tahu untuk meningkatkan daya ingatan. Tetapi apa yang perlu dilakukan supaya ingatan menjadi lebih baik? Sudah tentu, ia perlu dilatih. Pada saat kita melakukan aktiviti mental, sel saraf, neuron, ia mempunyai cabang tertentu akan saling mendekati dan menghubungkan cabang-cabang tersebut antara satu sama lain. Sebelum itu, mereka sebenarnya tidak bersambung. Dan sambungan ini yang dipanggil sinaps, di situ berlaku tindak balas kimia di dalamnya, neurotransmitter tertentu. Bahan kimia diperlukan supaya ia boleh berlaku. Dan impuls elektrik yang bergerak dari satu neuron. Inilah impuls elektrik, ampere, ohm, akan dipindahkan ke neuron yang lain. Dan hubungan antara neuron-neuron ini apabila diulang beberapa kali akan menjadi kukuh. Inilah yang dipanggil ingatan. Apabila anda berhenti mengulangi sesuatu, hubungan ini boleh hilang. Biasanya, ia bukan hanya melibatkan dua neuron sahaja. Lebih-lebih lagi jika anda mengingati sesuatu proses yang lebih rumit. Ia mungkin bukan sahaja memori pendengaran, bukan sahaja memori visual, tetapi juga memori terhadap pergerakan tertentu. Koordinasi pergerakan juga termasuk di sini. Dan apabila usia meningkat, anda mula lupa nama anak-anak anda, suami, anjing. Hubungan ini, ia bagaimana nak cakap, menjadi kurang kukuh atau bahkan terputus apabila anda langsung tidak dapat mengingati walau satu huruf pun dari nama suami anda. Tetapi dengan pengulangan yang kerap, ia menjadi, macam mana nak kata, lebih kukuh. Dan ada orang yang perlu, contohnya, ulang sesuatu 100 kali. Ada yang sekali sahaja. Apa yang menentukan perkara ini? Ia bergantung kepada seberapa cepat sambungan saraf ini terbentuk. Dan seberapa kerap, seberapa cepat ia menjadi kukuh. Ada juga satu konsep yang dipanggil perhatian. Ia adalah keupayaan untuk mengekalkan tumpuan pada sesuatu proses tertentu. Sebagai contoh, ada di antara anda kan? Video ini sudah berlangsung berapa lama? 3 minit? 2 minit? Ada yang sudah hilang fokus, tenggelam dalam kenangan sendiri pada satu perkataan tertentu. Apakah itu tumpuan perhatian? Sebagai contoh, anda sedang membaca. Huruf-huruf lalu di depan mata, tapi maksudnya tidak difahami dan anda terpaksa kembali semula. Itu mungkin tidak biasa bagi anda. Sekarang, tiada siapa lagi yang membaca apa-apa. Katakanlah, anda sedang menonton video ini. Anda terdengar sesuatu, terdengar nama suami dan mula mengingati. Dan semua yang berlaku selepas itu, anda tidak dengar. Maksudnya, perhatian ialah keupayaan untuk menumpukan pada proses yang sedang berlaku tanpa terganggu oleh otot sendiri. Bukan otot, maksud saya fikiran. Sebenarnya, anda boleh juga terganggu oleh otot. Maksud saya, bermain-main sedikit dengan otot. Bukan bermain, tapi menegangkan otot. Jadi, apa yang perlu kita lakukan dengan ini sekarang? Sebenarnya masih ada lagi. Ada satu syarat di mana keseluruhan proses ini akan berjalan dengan lebih baik. Ini adalah proses yang berkaitan dengan bekalan darah ke otak. Dan bagaimana kita boleh memperbaikinya? Sudah tentu, anda boleh menjadi ahli matematik, boleh pergi ke universiti untuk mengajar, menulis karya ilmiah dan mengekalkan fikiran yang tajam sehingga umur 90-100 tahun. Ini sebenarnya juga mempengaruhi jangka hayat. Jika otak anda sentiasa sibuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, ia terpaksa membentuk sambungan-sambungan ini mempelajari sesuatu yang baru. Sudah tentu, anda boleh belajar bahasa-bahasa baru untuk tujuan ini, membaca kesusasteraan dalam bahasa yang tidak dikenali. Tetapi semua ini memerlukan kekuatan kehendak untuk melakukannya. Ada satu lagi cara untuk meningkatkan bekalan darah ke otak. Ia berkaitan dengan kerja otot. Seperti yang kita tahu, Otot juga dibekalkan darah dan dipersarafi. dan sebagai contoh,
Jika otot, mana-mana otot dalam badan kita. Katakanlah, otot gluteus, kita ambil otot gluteus. Mempunyai saiz tertentu seperti ini. Ke otot ini, terdapat salur darah dengan diameter seperti ini. Bukan satu sahaja, tetapi kita ambil salah satu salur darah utama yang membekalkan otot ini. Ia mempunyai diameter seperti ini. Dan sudah tentu, salur darah yang membawa keluar, vena, yang membawa masuk arteri, salah satu daripadanya, kita ambil satu ya. Atau jumlah keseluruhan isi padu. Anda boleh bayangkan bahawa ada beberapa daripadanya. Berapa banyak darah yang masuk, sebanyak itu juga sepatutnya keluar dari otot. Betul atau tidak? Dan jumlah isi padu yang sama juga terdapat pada salur darah yang membawa keluar. Supaya aliran masuk sama dengan aliran keluar. Otot bekerja, dipenuhi dengan darah. Bila perlu, ia dipenuhi darah. Bila tidak perlu, ia seperti kempis. Kemudian, pada masa yang diperlukan, ia kembali dipenuhi darah. Semasa ia bekerja. Jika otot kita mempunyai saiz seperti ini, ya? Jadi, sudah tentu. Saluran darah yang menuju ke otot, atau jumlah keseluruhan kawasan saluran darah tersebut. Ia mempunyai kawasan yang lebih besar. Bayangkan, saluran darah sebesar ini sudah pun menuju ke otot. Maksudnya, otot yang lebih aktif memerlukan lebih banyak darah. Dan sudah tentu, saluran darah yang membawa darah keluar juga akan menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Dengan itu, seperti yang diketahui, kepala kita mempunyai hubungan langsung dengan seluruh badan kita melalui leher. Bahagian leher. Tulang belakang boleh dikatakan. Sebenarnya, leher sebagai satu struktur adalah satu-satunya yang menghubungkan kepala kita dengan seluruh badan. Bayangkan, pernah tak anda terfikir tentang ini? Tiada lagi sambungan lain. Dan sudah tentu, saluran darah yang membekalkan darah ke seluruh kepala kita bukan sahaja otak tetapi juga organ deria. Keadaan organ deria ini juga pada dasarnya mempengaruhi ingatan dan fungsi hidup secara keseluruhan. Semua ini melalui leher. Semua saluran darah melaluinya. Saluran darah utama, arteri karotid. Arteri karotid biasa yang bercabang kepada arteri karotid luar dan dalam. Dan arteri vertebra yang melalui dalam saluran vertebra di bahagian leher tulang belakang. Terus di dalam lubang pada proses melintang vertebra. Juga cabang-cabangnya. Salur darah. Bercabang, ia menuju ke otot-otot leher. Dan sudah tentu, kalau kita cuba meningkatkan aktiviti otak kita pula. Tapi itu bukanlah sesuatu yang mudah dan jelas. Kita tidak akan dapat menilai bagaimana bekalan darah ke otak kita pada masa ini. Lebih baik, lebih teruk. Aktiviti mental yang sedang kita alami sekarang. Adakah ia melatih otak atau tidak? Contohnya, menyelesaikan teka silang kata. Tetapi, dengan memberi rangsangan tertentu pada otot leher, kita pasti boleh tahu bahawa pada masa itu, aliran darah menjadi lebih baik. Bukan sahaja ke otot leher, tetapi juga ke otak itu sendiri. Ini seolah-olah adalah asas supaya semua proses ini berlaku dengan sempurna dalam diri kita. Aliran keluar darah juga akan bertambah baik kerana selalunya berlaku keadaan di mana aliran masuk darah dan aliran keluar tidak seimbang. Selalunya berlaku kesukaran aliran keluar vena dari seluruh kepala. Seperti yang anda tahu kawan-kawan, senaman untuk leher bagi meningkatkan pergerakan sangat meluas dan sangat digemari oleh semua orang. Ada yang perlu diregangkan, ada yang perlu dipusingkan. Kebanyakan senaman yang kita lihat sekarang, yang paling popular, semuanya berkaitan dengan meningkatkan pergerakan, sama ada untuk merehatkan leher atau meningkatkan putaran atau pergerakan tertentu. Ia memang memberikan kesan positif jangka pendek selama beberapa bulan. Tetapi, di leher selalunya masalah utama adalah kekurangan isi padu otot. Oleh itu, dalam jangka masa panjang, senaman-senaman ini secara beransur-ansur berhenti membantu. Kerana pada mulanya, isi padu otot yang sedia ada akan diaktifkan dan pergerakan menjadi lebih baik secara sebahagian. Tetapi jika anda meningkatkan pergerakan pada mana-mana sendi, malah di leher sekalipun, anda perlu meningkatkan lagi isi padu otot
untuk mengawal julat pergerakan baharu itu dengan otot. Oleh itu, pada peringkat pertama, anda tidak perlu menambah julat pergerakan di leher terutamanya. Tetapi, pastikan otot yang anda ada berfungsi 100%. Dan lebih baik lagi jika jumlah otot itu dapat ditingkatkan. Dan khas untuk anda hari ini, saya akan tunjukkan satu senaman dengan alat latihan yang anda sendiri boleh buat di rumah. Alat latihan Dr. Alexif. Sila lihat. Beginilah cara ciptaan ini digunakan. Berdini. Untuk itu, anda perlukan tuala dari dapur. Tuala kecil seperti ini sudah memadai. Dan getah. Getah itu anda pilih bergantung kepada sejauh mana anda boleh menahan beban. Sejauh mana otot leher anda berkembang. Untuk permulaan, mulakan dengan getah yang ringan seperti ini. Apa yang kita lakukan? Lihat sini. Getah yang panjang tidak diperlukan. Sekejap lagi, anda akan faham kenapa. Anda ambil tuala ini. Susun dengan kemas seperti ini. Letakkan getah di tengah-tengah sini. Dan mula gulung tuala seperti ini. Macam itu. Gulung macam ini. Maksudnya, bahagian lembut akan terbentuk. Itu sahaja. Alat senaman sudah siap. Sekarang kita akan dengan berhati-hati. Struktur yang rapuh. Nah, alat latihan anda sudah siap. Ini dia. Apa yang akan kita lakukan? Lihat sini. Antara otot yang paling mudah menjadi lemah ialah otot leher. Otot di bahagian belakang leher. Hidup kita memang begitu. Otot-otot ini secara perlahan-lahan menjadi lemah pada hampir semua orang. Dan kita akan mulakan latihan dengan otot-otot ini dahulu. Apa yang akan kita lakukan? Lihat sini. Bahagian yang lembut ini, anda letakkan di belakang kepala. Dengan tangan. Tarik getah itu dan berdiri dekat dinding. Letakkan ke belakang. Di sini, di belakang kepala dengan bahagian yang lembut. Berdiri dekat dinding. Tekan getah dengan tangan atau anda boleh masukkan tangan ke dalam lubang seperti ini. Jika ada lubang di sini. Begini caranya, lebih kurang. Atau peganglah mengikut keselesaan anda. Begitu. Sudah dipasang dengan kemas. Begitu. Dan sekarang, anda perlu sesuaikan ketinggian di sini supaya semasa bersenam, anda tidak terlalu membongkok. Begini caranya. Maksudnya, adalah lebih baik jika dagu anda, bahagian dagu ini, kekal selari dengan lantai. Jangan terlalu mendongak ke atas. Dan jangan tundukkan kepala ke bawah seperti ini. Baiklah. Letakkan, tarik getah itu. Dan anda akan rasa ketegangan ini. Jika terlalu kuat, gerakkan sedikit lebih dekat. Dan sekarang, letakkan tangan anda sedikit lebih tinggi dari paras mata. Kerana jika kita letak ke bawah, kita perlu membongkok seperti ini. Dalam keadaan membongkok seperti ini, tidak digalakkan untuk berlatih buat masa ini. Maksudnya, anda letakkan sedikit lebih tinggi. Dan sekarang, dalam posisi ini, anda akan rasa beban tersebut. Sekarang apa yang kita buat? Jangan gerakkan leher itu sendiri. Kita melangkah ke depan. Kurangkan ketegangan. Dan langkah ke belakang, tingkatkan. Atau anda boleh letakkan satu kaki ke depan, satu lagi ke belakang. Dan alihkan berat badan ke kaki depan dan ke kaki belakang. Ke kaki depan dan ke kaki belakang. Seperti ini. Anda kurangkan sedikit beban. Tambah sedikit. Kurangkan sedikit. Tambah sedikit. Tangan sebaiknya diletakkan sedikit lebih tinggi supaya kepala anda tidak condong ke depan. Begini. Dan dengan cara ini, anda membebankan otot ekstensor leher. Jika pada masa ini anda rasa yang tegang bukan di leher, tetapi di kawasan antara belikat di sini, maksudnya anda buat semuanya dengan betul. Kerana sekarang kita sedang melatih otot ekstensor panjang leher yang bermula tepat di kawasan ini. Jadi, masalah utama sebenarnya ialah bahagian inilah, iaitu bahagian otot leher yang melekat pada tulang belakang toraks yang menjadi lemah. Jika anda merasa ketegangan di bahagian bawah belakang kepala, itu bermakna anda perlu mengurangkan ketegangan getah tersebut.
Jangan gunakan yang terlalu keras. Kerana jika anda tidak rasa apa-apa di mana-mana, itu tidak mengapa. Maksudnya dalam senaman ini, anda tidak semestinya perlu rasa ada bahagian yang tegang. Ini sebenarnya tidak menjejaskan keberkesanan senaman. Cuma, jika ada bahagian yang terasa terlalu tegang, kurangkan jumlah ulangan. Atau kurangkan ulangan. Atau cuba guna getah yang lebih ringan. Lihat sekali lagi. Letakkan begini. Di sini, anda boleh letak tangan lebih lebar. Boleh juga lebih sempit, ikut keselesaan anda. Bergantung sama ada anda ada ruang untuk bergerak atau tidak. Begitulah caranya. Ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Bagaimana nak jadikan lebih sukar? Pusingkan kepala sedikit pada sudut 45 darjah. Dan sekarang, kita beri lebih tekanan pada otot di sebelah kanan. Jika kita pusing ke sini, sekarang kita beri tekanan pada otot di sebelah kiri. Begini. Kedudukan tangan. Sebaiknya, ia berada lebih tinggi daripada paras mata. Lebar atau sempit, itu anda boleh sesuaikan sendiri. Bergantung kepada sama ada ia mudah atau sukar untuk anda lakukan. Tolak ke belakang. Tahan beberapa saat, kemudian rehatkan. Tolak ke belakang. Tahan beberapa saat, kemudian rehatkan. Ini adalah latihan untuk otot ekstensor leher. Otot ekstensor leher yang panjang yang terletak di bahagian belakang leher kita. Jadi, untuk otot-otot sisi leher. Dengan cara yang sama, kita kini memasang getah, iaitu alat senaman Alexiva, pada bahagian sisi kepala anda. Sekarang lihat, tahap pertama untuk pemula. Hanya tahan kepala dalam posisi seperti ini. Jika anda sudah berpengalaman, yakin dengan kekuatan otot anda. Tambahkan juga pergerakan ini. Dekatkan sedikit lagi. Jauhkan. Maksudnya, dekatkan, kemudian jauhkan. Di sini juga, sebaiknya letakkan getah itu sedikit lebih tinggi dari paras mata. Dekatkan, kemudian beralih ke tepi. Dari sebelah lagi, juga dipasang dengan kemas. Dan sekarang, gerakkan lebih dekat, kemudian lebih jauh. Dekatkan, jauhkan. Getah tidak perlu terlalu keras. Terutamanya pada latihan-latihan awal. Supaya otot leher anda tidak terbeban. Dengan cara ini, kita bersama-sama memberi beban pada otot ekstensor leher bahagian belakang. Dan juga pada bahagian sisi, di mana otot sternocleidomastoid juga terlibat. Baiklah kawan-kawan, adakah anda rasa darah baru, segar, mula mengalir ke otak anda? Dan fikiran yang jernih dan bersih kembali ke dalam kepala anda, seperti dahulu kala. Sekali lagi, minda yang jelas, ingatan yang tajam dan mood yang baik kini bersama anda selama-lamanya. Jika anda kembali merasa murung, lakukan latihan ini semula dan anda akan kembali bersemangat. Sebaiknya jangan lakukan latihan ini setiap hari. 2 atau 3 kali seminggu sudah mencukupi. Kerana otot perlu pulih selepas beban seperti itu. Dan sebaiknya pilih beban yang sesuai. Tidak perlu membebankan otot secara berlebihan dengan segera. Mulakan dengan getah yang ringan, kemudian perlahan-lahan tingkatkan beban. Anda juga boleh berkongsi pengalaman anda di ruangan komen. Sejauh mana anda merasakannya? Peningkatan. Sampai ke siaran seterusnya.